Boleh dengar semua untuk pagi ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Okay, baik. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan umul kitab Nabi Karim wa alihi wa sahabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hafzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilma warzuqna minka fahma waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selama kita panjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah izinkan, semuanya dengan kudrah iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berhimpun pada pagi ini menerusi alam maya dalam pengajian tafakuh kita menerusi kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, yang dihimpun, dikarang, dihuraikan oleh Ustaz Muhadir Haji Jol hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang moga-moga kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kefahaman yang baik, Allah berikan kepada kita kefahaman yang benar, Allah berikan kepada kita kefahaman yang boleh memandu kehidupan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebaiknya, insya-Allah. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk pada bab yang ketiga. Pada bab yang ketiga dalam membicarakan tentang sifat 20. Sifat 20. Jadi kita telah habis pada bab yang kedua. Bab yang kedua kita telah membicara berkaitan dengan mustalahat. Berkaitan dengan mustalahat ataupun istilah dalam ilmu tauhid. Jadi kesimpulan daripada bab yang kedua sebelum kita masuk pada pengajian sifat 20 yang kita nak belajar wujud kidam baqa' sampai kaunuhu mutakalliman tu, saya ulang lagi sekali dan ingin memberikan penekanan kepada kita semua, untuk diri saya dan diri tuan-tuan, agar untuk kita benar-benar memahami terlebih dahulu mustalahat. Mustalahat tu maksudnya istilah-istilah yang diguna pakai dalam perbahasan ilmu tauhid. Istilah-istilah yang diguna pakai dalam perbahasan ilmu tauhid. Kenapa? Kerana setiap bidang ilmu itu mempunyai istilah yang tersendiri yang diguna pakai. Dan setiap bidang ilmu itu dia ada pentakrifan kepada istilah. Kalau kita tidak memahami istilah itu mengikut bidang ilmu, maka mungkin akan kita tersilap faham. Mungkin kalau tuan-tuan ingat, saya bagi contoh. Contoh sebelum daripada ini saya pernah bagi contoh, contoh istilah zawal. Okey, contoh istilah zawal. Kalau istilah zawal ni saya sekadar untuk
mukadimah je untuk mengingatkan berapa pentingnya mustalahat ini kita kuasai dalam setiap bidang ilmu. Contoh, kita selalu dengar perkataan zawal. Zawal ini kalau kita mengaji dalam ilmu fiqh, maka bila sebut zawal itu maksudnya tergelincir matahari ke sebelah barat. Kan? Tergelincir. Zawal itu maksudnya tergelincir. Maksudnya bila matahari itu asalnya tegak atas langit, atas kepala, bila dia tergelincir sikit ke barat, maka dah masuknya waktu zuhur. Maka itu dinamakan zawal. Zawal itu maksudnya tergelincir matahari ke sebelah barat. Maksudnya masuk waktu zuhur. Kalau kita mengaji kitab fiqh disebut seperti itu, zawal. Tetapi kalau istilah zawal dalam pengajian ilmu falak lain pula. Ilmu falak zawal itu iaitu di tengah-tengah. Matahari itu betul-betul tengah-tengah atas kepala. Itu mustalahat. Kan? Sebab kalau mengaji falak, 24 jam tu yang kita lalui masa, semua itu ada nama-nama dia. Setiap jam yang kita lalui tu, pukul 1 tengah hari, pukul 2 petang, pukul 3, pukul 4, pukul 5 tu, itu semua ada mustalahat dia, ada istilah dan sebab ilmu falak yang diperincikan. Tetapi kalau kita mengaji sekadar uh, apa fiqh, kita sebut ghurub, maghrib. Maghrib itu maksudnya barat. Ghurub itu maksudnya terbenam matahari. Kan? Itu kita faham macam gitu. Begitu juga kita sebut dalam istilah ilmu fiqh, duha. Duha. Jadi kalau duha itu kita sebut sekurang-kurang matahari naik segalah. Tetapi kalau dalam ilmu falak, istilah duha tu dia ada peringkat-peringkat dia. Kan daripada matahari terbit dinamakan syuruk, lepas tu isyraq. Lepas isyraq barulah masuk istilah sampai ke zawal. Maksudnya setiap bidang ilmu itu ada mustalahat yang tertentu yang kita kena menggunakan mustalahat tadi, istilah-istilah tadi mengikut kepada perbahasan ilmu tersebut. Mengikut perbahasan ilmu tersebut. Sebab itu dalam bab yang kedua ini, Al-Fadhil Ustaz Muhadir telah mengemukakan kepada kita pengenalan-pengenalan asas berkaitan dengan istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Jadi tuan-tuan, perkara ini perlu kita fahami, ingat, hafal dengan baik. Sebab kalau kita tidak memahami mustalahat ini, dibimbangi nanti kita akan tersalah faham. Sebenarnya mustalahat ini bukanlah suatu perkara yang baru. Sama juga macam kita lah. Kita dekat Malaysia ni pun. Kan? Kita dekat Malaysia ni pun, dari sudut penggunaan bahasa tu pun, kalau kita tersilap, kan, maka kita akan dipersalahkan. Kita akan dipersalahkan. Kan? Penggunaan bahasa. Orang Johor, orang Perak, kan? Orang Kelantan, orang Terengganu. Dia ada mustalahat yang tersendiri. Kan? Maksudnya kalau kita masuk ke dalam negara ataupun kita pergi ke negeri tersebut, kita kena faham mustalahat negeri tersebut. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh, kalau kami, macam saya ni orang Johor, orang Selatan tuan-tuan. Contoh, kalau kami orang Johor, kalau kita sebut kopek, minta maaf, ini bukan nak mencarut, kopek. Maksudnya kalau kopek tu maksudnya kalau buah tu, kita kopek buah. Kita kopek tu maksud kita buang kulit, tu kopek. Tapi kalau sebahagian negeri, bila kopek itu dia bermaksud payudara dan sebagainya. Nampak bagaimana istilah, ini contoh, saya nak bagi contoh. Istilah dalam sesebuah dalam negara kita pun mengikut apa orang kata tempat-tempat yang tertentu, mustalahat tu pun berbeza. Istilah yang digunakan tu berbeza, tak sama. Kan? Jadi itu sebagai satu contoh.
Sebab dulu saya teringat waktu saya belajar di Mesir. Waktu saya belajar di Mesir, ketika mana duduk asrama ataupun duduk bergaul dalam persatuan tu, dalam persatuan tu saya tu kan ada Kelantan, ada Terengganu, ada Perak, ada Kedah dan sebagainya. Bila saya cakap, nanti orang ni kata, "Weh, apa kau mencarut?" Eh, mencarut apa? Memang daripada kecil, kan? Daripada kita kecil sampai kita ke besar, itulah istilah yang kita gunakan dalam keluarga ke. Lepas tu baru kita faham. Oh, maksudnya dekat negeri tersebut, istilah itu membawa satu makna yang berbeza dengan apa yang kita guna pakai. Sebab itu kalau kita salah menggunakan istilah itu kepada sesuatu keadaan, memang boleh jadi silap. Memang boleh jadi salah. Ataupun nak silap-silap, kita dipersalah. Kita akan dipersalahkan. Sebab itu mustalahat itu penting. Begitu juga kalau kita mengaji dalam bidang muamalat. Kan? Dalam bidang muamalat maksudnya jual beli. Jual beli. Kan? Sebab itu tuan-tuan, contoh je saya bagi contoh. Kalau kita pergi bank. Kalau kita pergi bank, bank contoh bank-bank Islam. Kan? Bank-bank yang menggunakan akad-akad Islami. Mereka tidak menggunakan akad bermaksud akad pinjaman. Tetapi mereka menggunakan istilah pembiayaan. Mereka menggunakan istilah pembiayaan. Mereka dah tak gunakan pinjaman peribadi. Mereka tak gunakan perkataan pinjaman peribadi. Tapi mereka menggunakan pembiayaan peribadi. Kerana apa? Kerana istilah itu merujuk kepada apa yang dia lakukan, kefahaman kepada keadaan tersebut. Jadi itulah sesuatu perkara yang perlu kita fahami dalam kita mengaji ilmu tauhid ini. Maka ilmu tauhid ini juga ada istilah-istilah yang perlu kita belajar, yang kita kena hadam sungguh-sungguh. Kan, kalau tak faham mungkin tersilap, kita kena rujuk balik. Macam sebelum daripada ini kita belajar tentang perbezaan apa itu zat dan apa itu sifat. Kan? Sifat dengan zat, maka ada beza dekat situ. Lepas tu kita juga belajar tentang jirim dan arad. Jirim dan arad. Jirim dan arad. Kan, jirim itu menunjuk kepada zat makhluk. Kan, arad itu merujuk kepada mungkin antaranya sifat kepada makhluk. Kita belajar seperti itu. Maksudnya ada istilah. Kita belajar tentang istilah-istilah untuk makhluk. Ini saya nak ulang kaji sedikit. Kan, istilah-istilah untuk makhluk. Macam kita ni makhluk, kan? Tetapi di samping makhluk ini juga kita dinamakan alam. Kenapa alam? Sebab apa yang ada pada selain Allah namanya alam. Kan? Selain Allah itu namanya alam. Selain daripada Allah namanya juga sebagai hadis, benda baru. Sebelum ni tiada, kemudian ada. Itu istilah mustalahat yang perlu kita guna. Hadis itu apa maksudnya? Kan? Alam itu makhluk, mungkin, jirim, jisim. Itu semua benda-benda yang ada pada alam. Tetapi istilah itu dia huraikan lagi apa yang ada pada makhluk itu sendiri. Jadi istilah-istilah yang ada pada makhluk. Jadi itu juga kita pelajari supaya apa? Kita kena ingat penggunaan-penggunaan yang ada pada mustalahat yang telah saya cerita sebelum daripada ini, bahawa makhluk itu dia ada terdiri daripada arad dan jauhar. Kan? Kemudian daripada jauhar itu ada jauhar fardi, ada jisim, ada jisim latif, ada jisim kaif. Nanti benda-benda ni bila kita sampai kepada bab sifat 20 tu, kita nak membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka akal kita ni akan berfikir. Benda-benda ni akan digunakan. Sebab apa? Sebab mustahil Allah Subhanahu Wa Taala ni macam makhluk. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat makhluk. Sebab makhluk itu dia ada
kaifa, mata, kam, aina, tu pada arad. Ini kita belajar. Kemudian kita juga melihat pada istilah. Istilah tentang maujud dan ma'dum. Kan? Maujud, benda yang ada dan sungguh ada. Kan? Kemudian ma'dum. Ma'dum ni benda yang tiada. Maknanya benda yang tiada dan tak ada sama sekali. Kan? Maksudnya memang takkan ada. Contoh Allah ada anak. Tak ma'dum lah. Benda tu memang takkan ada sama sekali. Ini uh, dikatakan istilah. Kemudian ada juga benda yang ada. Benda yang ada tetapi adanya benda itu hanya pada akal. Kan? Tak ada pada dalam bentuk fizikal. Tak ada bentuk dalam fizikal. Contoh sakit. Macam mana nak kita nak cerita sakit tu macam mana? Tapi sakit tu benda yang dipahamkan akal. Itu sifat. Kan? Sifat ataupun perkara yang datang pada akal. Itu yang kita sebut istilah sebelum ni, amrun i'tibari. Amrun i'tibari, benda yang tahakkuk ataupun subuti ada. Memang benda ni ada. Kan? Cuma tak boleh nak ditunjukkan. Ditunjukkan secara wujud. Ada benda tu. Sakit. Boleh tak kita nak tunjukkan sakit? Tak boleh. Tapi sakit tu ada tak? Ada. Sakit tu ada. Memang ada. Itu maksudnya istilah-istilah yang perlu kita fahami. Kan? Contoh sifat lain. Sifat, contoh tuan-tuan, kalau saya katakan, handphone ni keras. Keras itu, sifat keras. Keras tu boleh tak kita tunjuk? Tak boleh. Kan? Kita hanya tengok, handphone ni keras. Tak, yang saya nampak handphone. Keras itu, itulah amrun i'tibari, benda yang dipikir dekat akal. Tu contoh. Tinggi rendah. Tinggi rendah ini kan, itu semua benda yang ada pada objek. Kan? Benda yang ada pada objek. Kan? Benda yang ada pada objek, tinggi rendah. Kalau kita susun orang pertama, orang kedua, seorang tinggi, seorang rendah. Okey. Yang kita nampak adalah objek orang. Tinggi rendah tu, itu adalah yang dikatakan memang wujud tinggi rendah itu, tapi itu amrun i'tibari. Itu yang dikatakan amrun i'tibari. Sifat-sifat yang ada pada objek tapi yang dipahami oleh akal. Yang difahami oleh akal tetapi tidak ada pada wujud. Yang ada hanya ada pada kewujudan itu fizikal sahaja, benda itu sahaja. Kan, benda itu sahaja. Jadi ini yang dikatakan benda yang tahakkuk wujudi. Benda yang benar-benar sungguh ada. Tetapi dia hanya amrun i'tibari. Jadi ini yang cuba kita fahami dan kita kena letak dalam pemikiran kita. Contoh saya katakan periuk itu panas. Periuk panas. Panas itu adalah satu sifat yang ada kepada periuk tadi. Mungkin disebabkan api yang membakar dan sebagainya di atas air, atas bara dan sebagainya. Itulah amrun i'tibari, panas itu. Sebab panas itu benda yang tak boleh nak ditunjuk. Tetapi kita faham. Kita boleh faham dekat kita boleh faham dekat akal. Tetapi panas tu wujud tak? Wujud. Wujud sungguh. Kan? Ada sungguh. Memang ada. Tapi inilah yang dikatakan istilah. Jadi panas itu memang ada. Tetapi kita sebut dia sebagai amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Kategori dia kategori amrun i'tibari. Sebab benda yang wujud ini yang kita nak kena belajar, benda yang ada. Ada. Jadi ini mustalahat yang perlu kita fahami dan kita pelajari dengan baik. Kan? Macam contoh yang akhir sebelum ni kita belajar tentang sesuatu perkara. Sama juga macam tu. Saya kata handphone ni 4 segi. 4 segi. Kan? 4 segi tu adalah amrun i'tibari. Yang saya nampak ni handphone.
Kan bentuk tu, bentuk bulat, bentuk 3 segi, bentuk 4 segi, itu adalah benda yang kita faham dekat akal sahaja. Kan? Dia amrun iktibar, amrun iktibari. Cantik. Cantik. Cantik itu sebagai contoh, itulah amrun iktibari. Sebab apa? Benda yang kita faham dekat akal je. Cantik. Maksudnya dia ada satu sifat ataupun suatu yang mendatang kepada benda yang wujud. Okey. Jadi bila kita kalau kita boleh mahir perkara ni, kita boleh faham. Baru ni saya tengok ada sahabat dia menerangkan berkaitan dengan wujudi, makdum dan amrun iktibar ni, kan dia latih sebab dia ada satu pengajian lah dalam kelas, dia melatih bagaimana akal ini boleh faham apa itu wujudi, apa itu amrun iktibari. Sehingga kan ada seorang cikgu tu cikgu bahasa Melayu ke apa kan, dia datangkan satu istilah apa, istilah bahasa lah, kan, adjektif ke apa, tuan-tuan macam kita belajar bahasa kan, ada subjek, kan, predikat tak apa semua kan. Sampai ada cikgu tu dia nak fahamkan benda-benda macam itu dengan istilah. Jadi ini pun merupakan suatu mustalahat dalam dalam pengajian sifat 20 ataupun dalam kita memahami istilah-istilah seperti ini. Okey. InsyaAllah, moga-moga Allah berikan faham kepada kita. Kita belajar tu dengan niat tadi slow and steady. Kita minta Allah berikan faham kepada kita, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang ketiga, sifat 20. Okey, pembelajaran yang pertama daripada sifat 20 ini. 20 sifat wajib bagi Allah Taala dan 20 sifat mustahil atasnya. Ini yang kita nak belajar. Pertama, bila kita sebut tentang sifat 20 ini, maka dalam kitab ini dia memperbahaskan tentang 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil. Kenapa juga kita kena tahu sifat yang mustahil? Dekat nota kaki nombor 76 tu dalam muka surat 61 dia sebut al-asya'u la tattadihu illa bi'adadiha. Sesuatu perkara tidak akan jelas melainkan dengan menyebutkan lawan-lawannya. Maka bila disebutkan sifat yang wajib, maka dalam kitab ini juga pembelajaran yang pertama ini akan disebut juga kepada kita 20 sifat yang mustahil. 20 sifat yang mustahil. Dan sifat-sifat ini kena ingat, ketika mana kita membicarakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, ulama tauhid ini dia buat, dia susun, kan, Imam Abu Hasan susun sifat 20 ini bukan saja-saja. Semua sifat-sifat yang disusun ini dia keluarkan daripada Al-Quran dan hadis, kan, supaya kita dapat kefahaman. Ini sifat-sifat Allah, kan, sifat-sifat yang ada pada Allah. Nanti ada soalan lagi, adakah Allah itu hanya bersifat dengan sifat 20? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah hanya bersifat dengan 20 sifat, tetapi 20 sifat ini adalah 20 sifat yang sempurna, kan? Maksudnya dengan 20 sifat ini ada kesempurnaan yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang lain-lain itu akan tertakluk kepada berada dalam sekitaran 20 sifat ini. Kita belajar nama-nama Allah sampai 99 nama. Kan, daripada 99 nama itu macam-macam sifat Allah. Kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, kan, Al-Jabbar, kan, Syakur, Sabur, banyak. Itu nama-nama Allah. Tetapi yang kita nak sebut inilah 20 yang sempurna. Okey, soalan dia, apakah 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 sifat mustahil atas Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf secara terperinci? Ni, bila disebut wajib bagi kita tahu secara terperinci, maksudnya perkara ini nak tak nak kita kena belajar.
Sebab disebut wajib kita ketahui. Kan? Yang wajib diketahui oleh apa? Setiap mukallaf. Bukan fardu kifayah. Bila disebut setiap mukallaf, maknanya setiap yang beragama Islam yang dah sampai tahap taklif, balik taklif semua tu, maka dia kena belajar akidah ini. Bila dia mempelajari akidah ini, salah satu daripada dia mempelajari akidah, dia kena kenal Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia kena kenal Allah. Dia kenal Allah itu dengan apa yang selayaknya bagi Allah. Bukan dia kenal Allah itu dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Atau dia mengenal Allah itu, jangan sampai dia mengenal Allah itu dengan sesuatu yang mana tidak sewajarnya ada pada Allah, ataupun jangan sampai dia mengenal Allah itu, dia mensyirikkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sedangkan dalam Al-Quran Allah dah sebut laisa kamislihi syai'un. Allah tu tak sama dengan sesuatu. Allah tak sama dengan sesuatu maksudnya apa yang ada pada alam ini, apa yang berlaku pada alam ini, sama ada sifat perjalanan dia dan sebagainya, maka tidak akan sama sekali sama seperti mana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kena faham macam tu, maka ulama susunlah pembahasan ilmu tauhid ini dengan adanya sifat 20 supaya kita tidak menyifatkan Allah itu dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Sedangkan sifat itu hanya layak bagi manusia. Sifat itu hanya layak bagi makhluk. Maka tidak layak bagi Allah. Contoh saya sebut lah. Kita kata, kan, Allah tak ada anak ke? Bila kita sebut Allah tak ada anak, persoalan itu sebenarnya tidak perlu timbul kerana itu termasuk dalam perkara yang makdum. Tidak akan ada sama sekali. Tidak akan ada sama sekali. Tidak akan ada sama sekali. Kan, benda itu mustahil. Mustahil pada akal dan sebagainya. Ini perkara yang perlu kita fahami. Kenapa kita mengaji sifat 20 ini, supaya tidak menisbahkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi jawapannya, kan, apa 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil? Yang perlu kita ketahui, yang pertama disebut wujudun. Wujud. Wujud itu maksudnya apa? Ada. Lawan ada, tiada. Adamun, tiada. Dalam erti kata, mustahil Allah tidak ada. Allah mesti ada. Kalau tuan-tuan ingat khutbah Jumaat minggu lepas, khutbah Jumaat minggu lepas pula. Minggu ni baru ni lah, hari Jumaat baru ni. Kan? Jumaat baru ni, saya semayang di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuala Lumpur kot. Kuala Lumpur ke Selangor? Kuala Lumpur ke Selangor? Selangor. Saya semayang dekat area Selangor. Kadang-kadang sebab saya duduk Gombak ni kan, lupa. Gombak ni dia tengah-tengah. Ada KL, ada Selangor. Kadang-kadang saya pun tak tahu masjid tu masuk mana. Okey, baru ni saya semayang kat masjid di bawah Selangor. Khutbah dia tu menjauhi fahaman etis. Kalau tuan-tuan ingatlah, kalau siapa semayang di Selangor. Fahaman etis. Kalau dekat Bangi pun Selangor lah kan. Jauhi fahaman etis. Fahaman etis ni apa tuan-tuan? Fahaman etis ni apa? Fahaman etis ni mereka dah tak percaya Tuhan dah. Tuhan tu tak ada. Kan? Apa yang terjadi pada alam ini terjadinya dengan sendirinya. Macam mana terjadi dengan sendirinya? Dia boleh faham semua tu dengan teori sains semata-mata. Kan? Itu akal dia, tuan-tuan. Etis. Saya teringat ni kita belajar tentang bab wujud, kan? Wujud lawannya Adam. Adam ni maksudnya mustahil Allah tidak ada. Allah ada. Kan, saya teringat bila kami cerita tentang bab diving. Mungkin saya pernah cerita juga mukadimah dulu. Diving kan. Menyelam tuan-tuan kan, menyelam kat laut. Jadi saya ambil kursus menyelam. Kan, saya ambil kursus menyelam. Jadi divers ni dengan dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang selalu dekat Radio Hakim.
Sekarang banyak cerita-cerita tentang tentang jati diri alam Melayu. Ustaz Muhammad Al-Amin kan dia buat kajian tentang keris, tentang sejarah alam Melayu dan sebagainya. Selalu dekat Persona di Zarah Redwa Ikim. Okey, jadi saya ambil lesen dengan tim dia lah, iDivers, dekat Shah Alam. Okey. Jadi dia cerita dengan saya. Dia cerita dengan saya bagaimana di peringkat JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, kan di bawah pusat latihan akidah, kawalan akidah lah, bahagian akidah ni tuan-tuan. Pernah suatu ketika tu kan panggil Ustaz Abdullah ni, Ustaz Muhammad ni untuk memulihkan fahaman anak-anak muda Melayu etis. Mereka ni dah buat satu persatuan. Persatuan Melayu Etis, kan? Anak-anak muda Melayu Etis. Jadi Ustaz Muhammad ni ceritalah dengan saya. Dia kata, Ustaz tahu tak kenapa saya masuk dalam dunia diving, kemudian kenapa saya nak bawa anak-anak muda dalam dakwah dunia diving, sampai dia ada Mahat Tafiz. Mahat Tafiz dekat Puchong tu, Mahat Tafiz Sains. Anak-anak murid dia pun, dia buat TVET. TVET Tafiz ada diving, Tafiz berkuda, Tafiz memanah, kan, swimming dan sebagainya, sampai pergi ke international tournament. Jadi Ustaz Muhammad kata ketika JAIS panggil dia ni untuk memberikan sesuatu pengisian kepada anak-anak Melayu yang ateis, yang tak percaya Tuhan dah. Tetapi kata Ustaz Muhammad Abdullah Alamin, mereka ni budak-budak pandai, budak-budak cerdik. Maksudnya belajar sains, fizik, kimia dan sebagainya, dah faham dah teori-teori sains ni. Jadi bila pemahaman ni dah terlalu macam-macam tuan-tuan belajar dengan sains tanpa mempelajari akidah yang betul, maka nanti dia terpengaruh dengan teori Big Bang, kan, teori Darwinisme dan sebagainya. Ahli-ahli yang belajar tentang fizik dan sebagainya, mereka dah mengkaji sampai itu. Jadi budak-budak ni terpengaruh, jadi ateis. Bila jadi ateis, jadi Ustaz Muhammad dipanggil. Bila Ustaz Muhammad dipanggil, Ustaz Muhammad tanya dengan JAIS, okey, apa yang dah dibuat kepada budak-budak ni? Jadi antaranya benda yang telah dibuat kepada budak-budak ni iaitu penerangan lah. Dah bagi penerangan, panggil ustaz tu cerita bab akidah. Tapi sebab budak ni ateis, dia tak percaya Tuhan dah tuan-tuan. Ceritalah kitab sifat 20 ni pun, kan, mampuh keras pun diorang tolak. Dia kata, kami dah tak percaya dah sifat 20 ke apa, dia tolak. Jadi Ustaz Muhammad punya pendekatan ketika itu, kan, pendekatan ketika itu, dia telah bawa budak-budak ini dengan satu peruntukan untuk pergi diving. Pergi dive. Pergi diving lah. Jadi bila Ustaz Muhammad bawa pergi diving ni tuan-tuan, diving, masuk dalam air. Masuk dalam air tuan-tuan. Kalau kita masuk dalam air ni tuan-tuan, 5 meter, 10 meter sampai 20 meter. Lebih daripada 20 meter tu tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh berhalusinasi. Duduk dalam air tu lebih daripada 20 meter ni, kadang-kadang otak kita boleh berhalusinasi, maksudnya kita boleh senyum seorang-seorang tiba-tiba. Jadi dia ada training dia. Lepas tu kalau ke dalam lagi nanti dia ada gelap lagi, kan? Maksudnya makin gelap. Dunia dasar laut. Okey. Jadi saya pendekkan cerita, nak cerita tentang wujud Adam ni, nak percaya Tuhan je. Jadi kemudian lepas dah cerita-cerita semua, dah diving, explore dasar laut, kecantikan alam dan sebagainya tuan-tuan, naik atas. Nah, bila dah naik atas, dah rehat kan, sambil basah-basah semua tuan-tuan, barulah Ustaz Muhammad Amin cerita tentang dasar laut. Dia cerita tentang dasar laut, tentang kejadian alam ini, dan semua yang dicerita tentang kejadian alam ini, Ustaz Amin, Ustaz Muhammad, dia kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Dia kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Dia kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk memahami, untuk fahamkan budak-budak ini tentang apa yang kamu belajar tentang sains, tentang alam dan sebagainya. Ini semua adalah tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah cerita benda-benda ini dalam Al-Quran lama dah. Allah cerita tentang kebesaran Allah itu melalui dalam Al-Quran itu lama dah Allah cerita. Kan? Tentang nak cerita tentang ikan paus ke, nak cerita tentang dasar laut itu yang gelap dan sebagainya, Allah dah cerita dalam Al-Quran. Jadi nak membenarkan kalam Allah ni, Al-Quran ni kalam Allah ni. Jadi bila ustaz cerita macam itu melalui dunia diving, kan, dengan benda yang dekat dengan mereka ini, barulah sedikit demi sedikit
akhirnya mereka ini mengucap semula dua kalimah syahadah, tuan-tuan. Yang asalnya tidak percaya kepada Tuhan, hanya mempercayai tentang alam dan sebagainya. Ini perkara yang perlu kita nampak benda ni benda simple, tetapi inilah yang telah mempengaruhi anak remaja kita hari ini. Kita bau cerita tentang Allah itu ada, kan? Mustahil Allah tak ada. Tetapi dekat luar sana tu dah ada dah persatuan anak-anak Melayu etis yang dah tak percaya Tuhan itu ada. Mereka hanya percaya pada teori alam je. Mereka hanya percaya pada teori Big Bang. Mereka hanya percaya pada teori sains je. Sebab itu kita kena faham. Sebab itu bila kita belajar tentang sifat wajib bagi Allah tu wujud, lawannya Adam. Adakah memadai kita faham wujud itu wujud je? Tak. Wujud itu macam mana? Apa dalil wujud? Sebab itu kalau kita mengaji kitab-kitab tauhid, Risalatut Tauhid dan sebagainya, kan, permulaan ilmu tauhid, kan. Dulu kalau kami belajar sekolah agama negeri Johor. Sekolah agama negeri Johor, permulaan ilmu tauhid. Ada subjek dia darjah 3. Darjah 3 tu kita dah belajar permulaan ilmu tauhid. Kan. Belajar ni sifat 20. Nanti darjah 4, darjah 5, darjah 6 belajar lagi tapi lebih mendalam. Dia ada peringkat-peringkat dia. Sebab itu ilmu sifat 20 ni pun dia belajar pun ikut peringkat. Sebab makin tinggi kita belajar makin mendalam. Makin mendalam perbahasan dia. Tapi kita kena belajar ikut level dia. Kita dah faham level pertama, baru kita pergi level kedua lebih mendalam sikit. Baru kita pergi level ketiga lebih mendalam. Jadi bila kita dalam kitab permulaan ilmu tauhid disebut wujud. Allah itu ada, lawannya tiada. Apa dalil Allah tu wujud? Dalil Allah tu wujud, kita tak menggunakan dalil Al-Quran dulu. Dalam kitab permulaan dia kata, kita guna dalil akal. Dalil akal. Allah itu wujud. Tanda Allah tu wujud, wujudnya alam ini. Kenapa kita kata wujud alam ini, tanda Allah tu wujud? Sebab akal ini akan berfikir, mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Mesti ada yang menjadikan perbuatan tersebut. Mesti ada yang menjadikan. Kemudian barulah kita baca ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kan? Fi sittati ayyam summa stawa ala. Kita baca ayat Quran macam tu. Kan? Tetapi kita faham wujudnya Allah Subhanahu wa taala, lawannya Adam, tiada. Ni nanti kita akan detail, tuan-tuan. Ni saya apa? Saya masukkan sikit-sikit lah, kan. Okay. Kemudian antara sifat yang kedua yang kita pelajari, kidam. Sifat kidam. Kidam tu apa? Kidam itu sedia ada. Sedia ada. Maksud sedia ada tu, sifat kidam ini bagi Allah tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Allah tu tak ada permulaan. Sedia ada. Walaupun bagi makhluk tak boleh. Bagi makhluk, sesuatu itu mesti ada yang menjadikan, mesti ada permulaan dia. Tetapi kalau kita mempelajari sesuatu itu secara ada permulaan, mesti ada yang menjadikan tanpa sesuatu dalil akal yang mengatakan ada yang menjadikan itu mesti sifatnya luar biasa, iaitu sifatnya kidam. Kita kena berhenti kat situ. Kalau kita tak berhenti dekat situ, maka kita tasasul. Contoh saya bagi, ayam dengan telur, mana jadi dulu? Orang kata ayam, kan? Tapi ayam tu datang daripada mana? Telur. Habis telur tu keluar daripada mana? Ayam. Itu namanya daur. Ayam telur ayam, ayam telur dia berpusing gitu, tuan-tuan. Tetapi akhirnya kita faham sama ada ayam ke telur, kan? Akhirnya kita faham yang menjadikan ayam adalah Allah. Yang menjadikan ayam adalah Allah. Dan Allah itu wajib bersifat dengan sifat kidam. Tidak boleh Allah itu bersifat dengan sifat baharu. Sifat baharu itu hudus nama dia. Itu lawannya sifat mustahil, hudus.
Kerana sifat baharu itu sifat yang ada pada makhluk yang sebelum ini tidak ada, kemudian ada. Kalau kita katakan Allah tu macam ayam ataupun macam kita. Kalau macam ayam, ayam ke telur? Ayam. Kan? Lepas tu telur. Telur, ayam. Jadi sebenarnya kalau macam gitu, orang akan bertanya lagi. Kalau macam itu, siapa yang jadikan Allah? Kita pergi tanya pula, siapa jadikan Allah? Maka tidak tak boleh. Sebab yang menjadikan itu sifatnya uh, kalau dijadikan, maka ia dianggap baharu. Maka Allah tu Maha Suci Allah daripada sifat-sifat baharu dijadikan. Maka Allah itu sifatnya kidam, tidak ada permulaan. Macam kita, ada tak permulaan? Ada, mak bapak kita. Tu tasasul. Saya, mak bapak saya. Mak bapak saya, atuk saya. Atuk, moyang. Moyang atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam, begitulah. Maksudnya, itu namanya tasasul. Kalau ayam telur, itu namanya daur. Jadi, tasasul ataupun daur itu hanya ada pada manusia. Tetapi Allah itu sifatnya tidak ada permulaan. Sedia ada. Allah tu sedia ada. Sebab setiap yang ada permulaan, kan, yang sebelum ini tidak ada, maka ia namanya sebagai hudus. Baharu. Mustahil kewujudan Allah ada permulaan seperti kewujudan makhluk. Tu tuan-tuan. Dan selalu anak-anak kalau anak-anak kecil akan tanya, siapa jadikan Tuhan? Itu ada budak-budak tuan-tuan pernah tanya kan. Allah tu ada. Kalau kita belajar tentang, ialah dengan budak-budak dia kata, kalau cikgu, dia kata, kalau ustaz, ayah ustaz jadikan apa lahir. Ustaz lahir daripada mak. Jadi kalau Allah macam mana ustaz? Siapa yang jadikan Allah? Tu ada soalan-soalan budak-budak macam tu. Tuan-tuan, jadi kita sebut Allah itu tiada yang menjadikan. Allah itu sifatnya sedia ada. Kidam. Baharu. Okey. Inilah kita kata wajib bagi Allah. Kan wajib bagi Allah begitu sifat dia. Kan? Kalau kita letak sifat hudum ataupun kidam. Kalau kita letak sifat kidam ini bagi makhluk, rosak. Kan? Tidak ada permulaan. Bagi kewujudan Allah. Kan? Tiba-tiba kita tidak ada permulaan bagi kewujudan seseorang tu. Tiba-tiba dia ada je. Boleh, tuan-tuan. Tiba-tiba pergi masjid pagi-pagi, kan, ada bayi menangis dekat tepi tangga. Macam mana bayi ni boleh ada? Dia sedia ada. Tiba-tiba wujud dekat situ je. Boleh macam itu? Tak boleh. Mesti ada yang ada permulaan daripada mak bapak dia, mana letak itu. Itu kita nak kena faham seperti itu. Maksudnya manusia ini sifatnya hudus. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang bersifat dengan sifat qidam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, baqa. Kekal ada, tidak ada penghujung bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah tidak ada permulaan, kan, Allah tu sedia ada, dan sedia adanya Allah tu tidak akan binasa, baqa, kekal. Sebab yang binasanya hanya makhluk. Kalau Allah binasa, lepas ni macam mana? Macam manusia yang binasa, tak wujud, kan? Jadi Allah tu tidak binasa. Kan? Yang hanya binasa itu adalah Allah Subhanahu makhluk sahaja. Kedatangan tiada dan binasa hanya ada pada makhluk. Mustahil Allah tu binasa. Mustahil Allah tu tidak ada. Mustahil Allah tu berubah-ubah, bercerai-cerai seperti keadaan manusia. Nota kaki 79 tu, yang menerima perubahan daripada muda kepada tua, kecil kepada besar, rendah kepada tinggi, hidup kepada mati dan sebagainya. Tidak. Allah itu sifatnya kekal, turukul adam, kedatangan tiada, itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud baqa. Baqanya Allah, kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Berbeza Allah Taala dengan makhluk. Mustahil bagi Allah itu sama dengan makhluk. Allah tu mustahil. Kalau Allah sama dengan kita, tak boleh lah sebab kita ni makhluk.
Sebab apa yang ada pada kita, pada makhluk itu semuanya bersifat baharu. Allah tu tidak bersifat baharu, Allah tu sedia ada. Ha, ini kita faham macam itulah tuan-tuan kan. Berbeza Allah Taala dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada persamaan antara Allah Taala dan dengan makhluk. Tak sama. Tidak ada persamaan. Walaupun Allah tu bersifat dengar. Allah mendengar, Allah melihat. Sami'an basiran. Oh, kita pun kita kata, saya pun mendengar melihat Ustaz. Sama tak? Tak sama. Tak sama. Tak sama dengan makhluk. Sebab mendengarnya kita pertama ada alatnya, iaitu telinga. Bukan sekadar telinga, ada orang ada telinga tapi tak dengar. Maksudnya telinga ada dan dia ada sifat pendengar. Maksudnya gegendang dia semua tu. Maksudnya alat kan berfungsi telinga tu dengan betul. Telinga ni anggota je, tuan-tuan. Sebab tu sebut mendengar tu sifat. Kan? Mendengar itu ada sifat. Itu dikatakan sifat itulah yang dikatakan amrun iktibari. Amrun iktibari, mendengar. Sebab kalau macam kita ni telinga kan. Kalau orang ada telinga, maksudnya adakah orang yang ada telinga tu dia mendengar? Tak. Kan? Kalau orang pekak, bisu, tuli, tuan-tuan. Kan? Orang yang tak dengar. Adakah tak ada telinga? Ada telinga. Cuma telinga dia tak boleh berfungsi. Maksudnya sifat mendengar dia tak ada. Tu biasanya. Allah tu tak sama macam kita. Dan mendengarnya Allah tidak perlukan telinga, tidak memerlukan apa macam kita, alat-alat orang kata organ-organ dalam tu yang kantak apa gendang ke dan sebagainya. Tak punya tu. Saya kita mendengar. Kita mendengar ni kena ada bunyi. Sebab itu doktor bila dia nak test bayi, nak test bayi tu boleh mendengar ke tidak? Dia letak bunyi. Kan datangkan bunyi baru boleh uji orang tu mendengar ke tidak. Adakah Allah memerlukan bunyi baru Allah memerlukan bunyi baru kita nak katakan Allah tu bersifat dengan sifat pendengar? Tidak. Tu contoh, tuan-tuan. Tidak, tidak seperti itu. Melihat. Kita melihat guna apa? Kan? Mata. Mata. Mata tu. Tapi bukan sekadar mata saja. Kita melihat bukan sekadar mata tapi guna cahaya. Cuba tak ada cahaya. Boleh melihat? Tak boleh melihat. Sebab itu tak boleh jalan dalam gelap. Kena torchlight. Maksudnya, adakah Allah sama macam makhluk? Tidak. Walaupun Allah tu ada sifat sami'an basiran. Kita pun mendengar dan melihat. Tetapi sifat mendengar dan melihat kita ini sifatnya baharu. Sifatnya baharu, tuan-tuan. Itu beza kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat ada cahaya dan sebagainya. Tidak akan ada persamaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Kemudian, qiyamuhu binafsihi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Tidak berhajat kepada zat dan pencipta lain. Macam tu. Kita tak boleh berdiri dengan sendirinya. Maksudnya, kejadian kita ni, zat kita ni, dilahirkan daripada rahim seorang ibu. Zat kita ini dijadikan daripada sperma dan ovum. Kita bukan sendiri. Kan tiba-tiba kita ada dengan tak. Tidak, kita berhajat kepada pencipta. Allah tidak berhajat kepada pencipta. Allah tidak berhajat kepada pencipta kita. Kita nak berdiri pun kena ada kaki. Kalau tak ada kaki tak nak berdiri, kena ada orang tolong. Itu lemahnya kita, tuan-tuan. Allah tidak berhajat kepada zat dan pencipta lain. Mustahil Allah memerlukan zat mahallun untuk berdiri atasnya dan mustahil juga dia memerlukan pencipta lain. Kita ni nak faham qiyamu binafsi. Kita ni hidup pun sama juga. Kita ni hidup kena apa dia? Oksigen. Oksigen itu je. Kalau kita boleh hidup tanpa ada oksigen, hebatlah. Maksudnya kita tak berdiri dengan sendirinya. Kita mengharapkan oksigen untuk kita hidup.
Kita mengharapkan oksigen untuk kita hidup. Kita mengharapkan cahaya untuk kita melihat. Kita mengharapkan bunyi untuk kita mendengar. Ha, bunyi untuk kita mendengar, tuan-tuan. Tu. Jadi, kita tidak berqiyamu ini, tapi Allah, sifat Allah tu qiyamu binafsi. Allah tidak berhajat kepada zat dan pencipta lain. Tu nombor 5. Qiyamuhu binafsihi. Kemudian, yang keenam, wahdaniyah, esa. Lawan kepada esa tu ta'addud. Ta'addud maksudnya banyak, berbilang-bilang. Allah tu taklah berbilang-bilang. Macam sebagian kepercayaan, dia ada Tuhan langit, Tuhan alam, Tuhan hujan, Tuhan matahari. Kan? Kita, kalau banyak sangat Tuhan, macam mana bergaduh sama-sama Tuhan? Kan? Sifat Allah tu mestilah wahdaniyah, esa. Okey. Okey, tuan-tuan, daripada 6 sifat ini, saya tak masuk lagi ni nombor 7. Saya belum masuk nombor 7 lagi. Saya baru sampai nombor 6. Okey. Sifat yang pertama tu, sifat wujud itu namanya sifat nafsiyah. Okey. Daripada 20 sifat ini, dia terbagi pada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah ini pada wujud. Wujud itu, selain daripada dia kategori sifat nafsiyah. Tulis kat itu. Wujud tu nafsiyah. Lepas tu, daripada nombor 2 sampai nombor 6. Nombor 2 sampai nombor 6 tu namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Tu sifat salbiyah. Sifat yang menafikan Allah itu baru, Allah itu binasa, Allah itu sama dengan makhluk. Kan menafikan Allah itu memerlukan zat lain, menafikan Allah itu berbilang-bilang. Itu namanya sifat salbiyah. Nafsiyah pada wujud, salbiyah kidam baqa' mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Itu wahdaniyah. Kemudian kudrah. Ni sifat ma'ani. Kudrah ini sifat ma'ani nama dia. Okey, kudrah. Kudrah tu kalau kita faham maksudnya berkuasa. Tetapi Ustaz Muhadir dalam kitab ini dia terjemahkan kepada kudrah itu dengan maksud perkuasa. Lawan kepada kudrah maksudnya ajzun, lemah. Okey, lawan kepada kudrah maksudnya lemah. Okey, nombor 82 nota kaki tu saya baca tuan-tuan supaya tuan-tuan kena jelas sedikit. Al-Fakir, maksudnya Al-Fakir itu Ustaz Muhadir. Ustaz Muhadir menterjemahkan sifat kudrah ini dengan perkuasa, bukan berkuasa. Kerana perkuasa dirasakan lebih tepat terjemahannya. Begitulah juga kepada semua sifat ma'ani. Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, hidup, pendengar. Pak Dail. Pak Dail ni maksudnya salah seorang daripada ulama tua tanah Jawi kita. Ulama pertama yang menterjemahkan sifat ma'ani dengan perkataan per. Ulama yang pertama sekali menterjemahkan sifat-sifat, semua sifat ma'ani dengan per adalah Al-Alamah Al-Usuli Syekh Ismail Al-Fatani Al-Makki rahimahullah, yang dikenali dengan gelaran Pak Dail Mekah. Pak Dail Mekah. Ini ulama Nusantara kita, Syekh Ismail Al-Fatani, yang mana duduk dekat Mekah, mengajar di Mekah, tuan-tuan. Maka nama gelaran dia Pak Dail. Orang-orang dulu panggil Pak Dail. Ada sebuah kitab yang dia karang yang masyhur di tanah Melayu ini namanya Baqurah Amani. Saya ada kitab Baqurah Amani. Mana kitab dia pun saya nanti, kalau ada nanti boleh tunjuk. Kitab Baqurah Al-Amani. Kitab Baqurah Amani. Kitab Baqurah Amani ini juga di antara kitab memperbahaskan tentang sifat 20. Maksudnya pengajian di tanah Jawi Melayu ini, pengajian sifat 20 ini bukan baru, tuan-tuan. Kan? Bukan baru. Kan? 100 tahun dah.
100 tahun dah Pak Dail pun kalau mengarang kitab apa Baqarah Amani ni kan pun lama dah. Contoh pada saya ni ada satu kitab. Nipis je tuan-tuan. Ni. Sifat 20. Ni nipis je. Ini pun nak mengaji ni nampak nipis tapi makan tahun. Sifat 20 ni. Ha. Jadi pada Il ni dia tulis kitab nama Baqarah Amani. Kitab Baqarah Amani ni orang-orang pondok mengaji lah. Kan? Memang mengaji. Kan? Tak boleh tak mengaji sifat 20 ni kalau mengaji akidah. Terjemahan beliau disokong dan dipopularkan selepas itu oleh murid-murid beliau termasuklah Al-Alim Al-Usuli Syekh Abdul Qadir rahimahullah yang terkenal dengan gelaran Ayahda Skam. Dalam kitabnya Takrib Al-Ikhwan dan lain-lain dan Al-Alim Al-Faqih Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Rahman. Ni Tok Gurulah Lubuk Tapah iaitu ayah kepada Sahibus Samaha Mufti Kuala Lumpur, Mufti Wilayah Profesor Dr. Lokman Dr. Lokman Mufti Wilayah ni ayahnya Tuan Guru Haji Abdullah Abdul Rahman Tok Gurulah Lubuk Tapah Kelantan. Dalam kitabnya Risalah Persediaan bagi Sekalian Mukallaf rahimahullah rahmatan wasi'ah. Begitu juga dengan almarhum Tuan Guru Al-Usuli Haji Saleh bin Musa Sik Kedah. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh meninggal rasanya 3 tahun lepas. Kan di Sik Kedah, tuan-tuan. Juga di antara Tuan Guru yang menggunakan terjemahan kepada perkataan kudrah itu dia tak gunakan perkataan berkuasa tapi dia gunakan perkataan perkuasa. Nanti Ustaz Muhadir dalam nota kaki ni ada terangkan lagi. Dan begitulah juga tuan-tuan yang diguna pakai oleh mendapat sokongan daripada ulama-ulama Fatani, Baba Ismail Sepanjang kan ataupun Babali Sekam, Al-Fatani juga dan kalau tuan-tuan juga melihat perbahasan sifat 20 ini yang selalu juga diajar oleh Tuan Guru Ustaz Syekh Ahmad Ridauddin. Syekh Ahmad Ridauddin ni pondoknya di Pulau Pinang, tuan-tuan. Sekarang ini banyak mengajar juga dalam Akademi Turas. Akademi Turas di Universiti Melaya. Kan dekat Universiti Melaya ni dia ada buat program pengajian kitab Turas yang diajar oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Ridauddin. Maksudnya ramai juga pensyarah-pensyarah pun sama juga kita buka kitab-kitab Turas. Tuan-tuan. Okey. Dan lain-lain tuan-tuan guru. Jadi dia mereka tuan-tuan guru ini menggunakan perkataan qudrah itu diterjemahkan dengan perkuasa. Perkuasa tu yang memiliki kuasa kan. Dia berkuasa. Berkuasa itu satu sifat kerja yang ada. Jadi disebut berkuasa. Jadi mustahil Allah itu bersifat dengan sifat lemah. Sebab lemah itu hanya ada pada makhluk. Begitulah juga seterusnya sifat yang ke-8, sifat iradah. Sifat iradah. Iradah itu perkehendak. Perkehendak. Mustahil Allah itu bersifat dengan sifat terpaksa karahah. Allah berkehendak. Allah tak boleh dipaksa-paksa. Kan mustahil Allah terpaksa dalam menentukan sesuatu. Termasuk dalam sifat mustahil karahah terpaksa itu lupa. Kan lupa. Mamai, zuhul, lalai, ghaflah, illah. Illah. Sesuatu terjadi bukan dengan kehendak Allah tetapi kerana yang lain seperti cincin bergerak kerana jari bergerak. Allah tidak seperti itu. Kan? Sesuatu terjadi bukan dengan kehendak Allah tetapi kerana tabiat. Seperti tabiat api yang boleh membakar. Bukan macam tu. Kan? Kenapa pokok tu bergoyang? Angin. Tak. Bagi Allah tu bukan kerana terpaksa. Kalau contoh pokok tu bergoyang, kenapa? Angin. Maksudnya nak tak nak dia terpaksa bergoyang sebab angin dah tiup. Api
Bila sebut api tu mesti panas. Tetapi Allah itu berkehendak. Seperti mana? Sebab itu ketika mana Nabi Allah Ibrahim dibakar dalam api. Walaupun api itu secara hukum akalnya dan adatnya panas, tuan-tuan. Panas dan membakar. Tapi Allah berkehendak. Maka Allah tak boleh dipaksa-paksa. Allah berkehendak. Seperti itu. Api itu, ya narikunu bardan wasalama. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan juga selamat. Bardan wasalama. Sejuk dan selamat. Kerana apa? Ada juga sejuk yang boleh memberi mudarat. Sejuk, terlalu sejuk sangat, jadi apa? Sakit, rheumatism, apa, kanser tulang ke, tulang bisa dan sebagainya. Sejuk. Tapi Allah kata kunu bardan wasalama. Sejuk yang menyamankan. Maksudnya dia tak sejuk. Dingin je gitu. Api tu bau dingin, selesa. Maksudnya hidup macam biasa. Siapa yang berkehendak? Allah yang berkehendak. Itu maksudnya berkehendak di situ tak terpaksa. Kemudian, ilmun, pengetahuan. Allah itu bersifat dengan sifat pengetahuan. Maksudnya Allah mengetahui segala-galanya. Kan? Maka mustahil Allah tu jahil. Termasuk dalam kategori jahil ialah syak, zon dan waham. Semuanya mustahil bagi Allah. Contoh kita kata, kan? Agak-agak lah. Contohlah, ni soalan budak-budak. Agak-agak lah. Allah tahu ke berapa bilangan titik-titik air hujan yang turun tu? Air hujan kan lebat banyak. Allah tahu ke berapa banyak titik air hujan yang turun tu? Kita pun tak nak terkira, tuan-tuan, berapa titik air hujan turun kan? Tetapi dalam perbahasan seperti ini, pengetahuan, kita kena yakin Allah Maha mengetahui. Walaupun setitis ke, beribu titik, berjuta titik, infinity tak nak dikira, Allah Maha mengetahui. Allah tu mustahil jahil. Melainkan kita lemah. Maksudnya tak boleh kita kata syak, zon, waham. Ataupun kita kata, Allah tahu ke? Mungkinlah. Mungkinlah. Tak semua. Tak boleh macam tu. Pengetahuan kita, Allah tu Maha mengetahui. Kemudian hayatun, berhidup. Allah tu mustahil dalam sifat mati. Termasuk dalam kategori sebagian kitab seperti Baqarah Amani meletakkan sifat haya terlebih dahulu sebelum sifat qudrah. Kerana sifat haya mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang lain. Maksudnya bila Allah tu penghidup, maka semua itu sifat-sifat yang lain tu adalah sifat hidup. Okay. Kemudian sam'un, pendengar. Mustahil Allah tu dengan sifat peka. Dan nombor 12, basar. Mustahil Allah tu dengan sifat buta. Ni kan semalam kalau tuan-tuan yang rajin melayari FB, ada diskusi Ustaz Salman Ali dengan Ustaz Ahmad Faiz, kan? Faizuddin, PU Faiz, tentang dialog berkaitan dengan sifat samak dan basar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ni kena faham betul-betul. Kena faham istilah-istilah dalam ilmu akidah ni. Kalau kita tak faham istilah-istilah dalam ilmu akidah, dah tak dia jadi cacah merba. Ni kena apa, sebab tu kena berguru. Belajar ni tak boleh baca sendiri, kena berguru. Kan? Kena berguru tuan-tuan. Kan? Walaupun kalau contohlah tuan-tuan tanya saya, Ustaz, sebelum zaman Imam Abu Hasan Asy'ari mana ada sifat 20? Kan? Mana ada sifat 20? Imam Abu Hasan Asy'ari yang cipta sifat 20, susun balik sifat 20. Habis ulama-ulama sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari ni, kan, dia tak mengaji sifat 20. Akidah dia macam mana? Tak betul lah. Inilah satu kadang-kadang kejahilan kita dalam mempersoalkan sesuatu. Tuan-tuan, zaman Nabi dulu, kan, ada ke ditulis bahawa rukun solat itu 13 perkara? Tanya. Zaman Nabi dulu ada tulis rukun solat 13 perkara. Ada tulis tak zaman Nabi dulu syarat sah Fatihah dalam solat itu ada 10 syarat? Ada tak?
Kita mengaji dalam kitab Safinah baru ada. Dalam kitab Safinah Najah tu dia tulis, syarat sah Fatihah ada 10. Rukun solat ada 13. Kan? Apa syarat takbiratul ihram itu ada 16. Syarat sah takbiratul ihram 16. Tuan-tuan, baru tulis. Tuan-tuan, sabdu dalam Fatihah tu ada 14. Dalam kitab Safinah dia tulis. Habis sebelum kitab Safinah tu orang dulu semayang macam mana? Kan tak ada 13 rukun. Ini kadang-kadang soalan kita kan. Orang dulu kan zaman-zaman sahabat, zaman tabi'in, dia tidak berkehendak kepada menyusun ilmu tu. Sebab apa? Sebab ilmu tu, pengetahuan tu dah ada dalam diri. Tetapi bila zaman itu menunjukkan orang kurang faham dan sebagainya kan, nak ditertibkan susun untuk lebih faham, maka disusun syarat apa rukun sembahyang tu ada 13. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab apa? Tengok daripada hadis Nabi juga. Kan, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Sahabat lihat Nabi semayang, tabi'in melihat sahabat semayang, tabi'un tabi'in melihat tabi'in semayang. Mereka melihat ni 13 perkara tu, rukun semayang tu tak pernah ditinggalkan dan itu wajib ada dalam solat. Maka sebab itu ulama susun, oh ni rukun sembahyang. Ada 13. Tak buat satu, tak sah solat. Habis sebelum tu, siapa pengarang kitab yang pertama tulis solat ada 13 rukun? Jenuh kita nak jawab, tuan-tuan. Kan dalam mazhab Imam Syafi'i yang tulis awal-awal macam tu. Dalam Imam Malik pun ada. Tapi berbeza-bezalah pandangan. Kan? Siapa yang kata rukun wuduk itu ada 6? Siapa yang tulis rukun wuduk ada 6? Kan? Dalam mazhab lain rukun wuduk bukan ada 6. Dalam mazhab Syafi'i ada 6. Jadi habis sebelum Imam Syafi'i tulis rukun wudu ada 6, sebab bila sebut rukun tak buat tak sah. Habis orang sebelum ni ada tak tulis rukun? Sahabat ada tak tulis rukun wudu ada 6? Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka tidak berkehendak kepada susunan ilmu. Sebab kefahaman tu dah bulat-bulat. Bila ada generasi-generasi yang seterusnya yang mungkin sukar untuk memahami, maka datang ulama ni, dia tertibkan balik susunan ilmu tadi. Susunan ilmu tadi. Macam kita juga belajar matematik. Kan? Belajar matematik. Kan? Maka susunan-susunan itu dibuat selepas daripada itu. Untuk apa? Mempermudahkan. Kan? Kalau tuan-tuan tak nak mengaji sifat 20 ni, tak ada masalah. Kan? Tapi akidah kena betul lah. Jangan tiba-tiba saya beriman la ilaha illallah Muhammad Rasul, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Allah tu seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah tu seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, tak sama macam makhluk. Tiba-tiba dalam soalan tu ni, Ustaz nak tanyalah, boleh ke Allah jadikan bagi dia anak? Macam mana kalau kamu soalan tu tak timbul dah bagi orang yang dah faham kerangka ilmu tu secara menyeluruh. Tapi bila adanya timbul soalan-soalan macam ni, Allah tu, ataupun datang orang tanya, Innallah sami'un basir, Allah tu maha mendengar dan melihat. Kita faham, Allah tu mendengar melihat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama macam makhluk mendengar dan melihat. Kan? Tiba-tiba dia kata, soalan, Ustaz, Allah tu mendengar guna apa? Bila ada persoalan-persoalan guna apa Allah mendengar, jadi wujud dekat situ persoalan yang cuba menyamakan sifat mendengar Allah dengan sifat makhluk. Maka ini merupakan sesuatu musibah. Musibah apa? Musibah untuk merosakkan akidah. Takut-takut kalau tidak dijawab persoalan tadi dengan susunan ilmu, kefahaman ilmu yang betul, maka rosak. Maka ketika itulah datangnya ulama', dia susun balik ilmu. Allah tu sifatnya mendengar. Sifat mendengar Allah tu, sifat zat bagi Allah tu macam mana sifat dia? Adakah sifat melihat Allah tu macam makhluk? Sifat makhluk, sifat aridi. Kan? Melihat kena ada cahaya. Kan? Ada arat. Adakah Allah macam tu? Baru ulama' bahas. Barulah datang perbahasan ni secara detail. Maka bila datang perbahasan secara detail, maka datanglah istilah-istilah tadi, amrun i'tibari, datang istilah arat, datang istilah jisim, datang istilah kaif, mata, aina,
dalam membicarakan tentang zat-zat tadi untuk bezakan tentang jirimnya makhluk dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita kena faham, tuan-tuan. Ini ni yang baru-baru ni duk bahas semalam kan, duk berdiskusi kan. Nampak ada yang tak faham. Jadi tetapi cuma membaca. Bila kita kena faham, ulama menulis ini sebenarnya ulama faham. Ulama dah faham dah. Tetapi bila menulis balik semula ilmu tu, maka tulisan ulama itu kena dipahami dengan mengikut kehendak ulama, bukan dengan kehendak saya. Saya baca kat tuan-tuan sifat 20 ni kan. Saya syarah ni bukan dengan kehendak pahaman saya. Mestilah dengan kepahaman yang mana ulama yang tulis kitab ini faham, sebab dia orang yang awal faham. Lebih faham. Saya tak boleh baca sendiri, lepas tu saya ikut kehendak saya, pemahaman saya. Rosaklah, tuan-tuan. Rosak. Ikut logik akal saya tak boleh. Jangan baca kitab dengan pahaman sendiri. Kan? Orang yang menulis kitab itu, dia sendiri tidak berpahaman seperti itu. Tapi kita faham tulisan dia seperti lain. Ikut kehendak kita pula, bukan dengan kehendak pemahaman dia. Maka itu kita telah merosakkan penulisan dan kepahaman para ulama. Ini yang baru-baru untuk bincang. Lepas tu hari ni banyak sangat tulis kat FB macam-macam urai. Kurangkanlah benda-benda macam tu, tuan-tuan mengaji. Duduk pergi mengaji, baca kitab. Kalau ilmu akidah ni kena baca kitab secara berguru. Duduk depan guru mengaji. Saya pun macam saya sebut bila kita nak ajar dan mengajar ni pun kita kena ulang kaji. Sebab nak menerangkan ilmu akidah ni bukan suatu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Tuan-tuan kena lapangkan pemikiran untuk faham. Baru kita faham apa itu sifat samak, sifat basar. Dan yang ke-13 sifat kalam. Okey. Daripada nombor 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 7 sifat. Nombor 7 sampai nombor 13. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu semua dinamakan sifat ma'ani. Ni tuan-tuan kena ingat. Sebab nanti dekat belakang-belakang ni disebut sifat ma'ani, sifat maknawiyah, sifat salbiah. Maka bila disebut sifat salbiah, dekat kita dah ingat salbiah tu idam baqa' mukhalafat ta'lil hawadis qiyamu binafsi wahdaniyah. Itu salbiah. Bila sebut sifat nafsiyah, sifat wujud. Bila sebut sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. 7. Itu sifat ma'ani. Okey. Kemudian selepas daripada nombor 13, Allah tu bersifat dengan sifat kalam, perkata. Mustahil Allah tu bisu. Dan yang seterusnya sifat kaunuhu qadiran, sifat wajib bagi Allah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 lagi sifat. 7 lagi sifat ini, 14 sampai 20 ini dinamakan sifat maknawiyah. Jadi kat situ sifat maknawiyah. Namanya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Okey. Maksudnya keadaan. Ni hal keadaan. Ni nak bicara tentang hal keadaan. Keadaan Allah Ta'ala. Keadaan Allah. Pertama, Allah tu bersifat dengan mendengar. Kan? Macam mana keadaan Allah Ta'ala tu mendengar? Mempunyai sifat perhidup. Bagaimana keadaan Allah Ta'ala? Itu dinamakan kaunuhu. Itu maknawiyah. Maknawiyah. Okey, tuan-tuan lihat pada muka surat 66, tanbih. Fahami maksud perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam sifat maknawiyah. Nampak? Apa sifat maknawiyah? Kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran. Tadi
Mutakalliman tu yang 7 yang terakhir. Itu sifat maknawiyah. Yang ada kaunuhu tu sifat maknawiyah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengatakan mengikut kaul pendapat yang rajih ada 13 sifat yang wajib diketahui dengan terperinci. 13 sifat, iaitu sifat nafsiyah, salbiah dan ma'ani. Nafsiyah wujud, salbiah 5, kidam baqa' mukhalafatu ta'lilu hadis, qiyamu binafsi wahdaniyah, dan qudrah iradah ilmu hajat sama basar, kalam itu sifat ma'ani 7. Jadi ada 13 sifat yang wajib diketahui. Beliau mengatakan, siapa beliau ni? Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan sifat maknawiyah yang 7. Apa sifat maknawiyah yang 7? Yang ada kaunuhu. Qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman itu adalah tidak perlu untuk disebutkan. Tidak perlu disebutkan lagi kerana ia adalah lazim kepada 7 sifat ma'ani. Kan sama. Sama. Kan? Kudrah, kaunuhu qadiran. Iradah, kaunuhu muridan. Hayyan, kaunuhu hayyan. Sami'an, kaunuhu sami'an. Kan? Basar, kaunuhu basiran. Mutakalliman, kaunuhu mutakalliman. Kalam, sifat Allah. Kalam, okey. Kerana sifat itu sifat yang lazim dengan sifat ma'ani, antara maknawiyah dengan ma'ani yang sudah ada. Maksud beliau, apa maksud beliau yang mengatakan tidak perlu tu? Maksud beliau, jika sudah ada sifat ma'ani, ia mencukupi, tidak perlu lagi disebut sifat maknawiyah. Tak perlu pun tak apa. Penting diketahui bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari bukan menafikan. Cuma nak mencukupkan faham tu, nak mencukupkan kefahaman itu, maka 20. Tapi kalau nak faham je dengan 13 tadi, tanpa yang kaunuh tu pun memadai, sebab dia termasuk juga dengan sifat yang lazim pada sifat ma'ani tadi. Bukan menafikan keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, kerana sifat kudrah yang dimiliki oleh Allah Ta'ala sudah pun menunjukkan keadaan Allah yang berkuasa. Keadaan Allah berperkuasa atau keadaan Allah Ta'ala yang mempunyai sifat berkuasa. Begitulah untuk sifat-sifat maknawiyah yang lain. Fahamilah perkara ini baik-baik agar tidak salah memahami perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari dalam perkara ini. Sebab ini untuk kita nanti nak faham tentang hal keadaan sesuatu. Tuan-tuan, keadaan mendengar dengan Allah tu mendengar. Ya, Allah mendengar. Kan? Okey. Allah mendengar. Kalau kita kata Allah tu mendengar, adakah benda yang saya tak sebut lagi pun macam mana? Apa yang saya sebut sekarang ni, ini semua benda baru. Kan? Ni semua benda baru kan? Jadi maksudnya Allah pun mendengar dengan benda baru. Kan? Adakah Allah mendengar benda baru? Maksudnya Allah baru mendengar. Kalau Allah baru mendengar, sedangkan sifat Allah tadi qadim, kidam, sedia ada. Macam mana? Ini nak bahaskan tentang sifat sam'un, sama, dan keadaan sami'an, keadaan Allah mendengar. Tu nanti kena faham. Kalau tuan-tuan siapa yang mengikuti dialog semalam, katakan kan, ada yang dia kata ada mendengar, dia kata okey, adakah Allah baru mendengar? Sebab perkataan itu saya baru sebut kan, saya ni baru, saya mengajar ni pun apa yang keluar daripada mulut saya baru keluar, maka Allah tu baru mendengar. Sedangkan Allah itu maha suci Allah daripada sifat yang baharu. Jadi itu yang nak dibahaskan nanti, sifat maknawiyah. Jadi ini kita kena faham tadi. Erti kaunuhu qadiran bukan ertinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, tetapi
keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa ataupun keadaan Allah Ta'ala yang mempunyai sifat perkuasa. Inilah yang membezakan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah tidak mengingkari Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa. Tetapi mereka mengingkari sifat perkuasa yang ada pada Allah Ta'ala. Bagi mereka, Allah Ta'ala tidak ada sifat ma'ani. Allah Ta'ala tak ada sifat ma'ani. Ini bagi siapa? Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, catatan muka surat 67, nota kaki, mengingkari atau menolak sifat ma'ani pada Allah Ta'ala disebut ta'til kerana untuk mengelakkan banyak kidam, ta'addudul qudama bagi Allah Ta'ala. Bagi mereka cukuplah satu kidam saja sebagai jawapan. Satu kidam. Ahli Sunnah wal Jamaah menjawab, banyak kidam yang dilarang bagi Allah Ta'ala ialah pada zat, bukan pada sifat. Ia dikiaskan kepada nama-nama Allah Ta'ala. Asma'ullah al-Husna. Nama-nama Allah yang banyak sehingga 99 nama adalah bersifat dengan sifat qadim. Qadim, bukan baru. Mempunyai nama yang banyak bagi Allah Ta'ala tidaklah dilarang kerana ia melibatkan nama Allah Ta'ala, bukan zat Allah Ta'ala. Begitulah persamaannya pada sifat Allah Ta'ala. Tanbih. 20 sifat kesempurnaan bagi Allah ini bukannya menyempurnakan zat Allah. Tetapi setiap satu sifat 20 ini adalah sempurna. Beza kan tu tuan-tuan? Bukan menyempurnakan zat Allah. Tapi nak cerita ni, inilah 20 sifat yang sempurna yang ada. Jika dikatakan untuk menyempurnakan zat Allah, maka akan tergambar di akal bahawa zat Allah masih belum sempurna. Kita bukan nak menyempurnakan. Bukan maksud menyempurnakan zat Allah tu dengan 20 sifat. Tapi 20 sifat ni dah sempurna untuk kita mengenal Allah. Maha suci Allah daripada tidak sempurna pada zat, sifat dan af'al. Fahamilah perkara ini baik-baik. Allahu Akbar. Nampak? Inilah yang disebut tuan-tuan, mengaji sifat 20 ni kena sabar. Kena sabar. Sebab itu kita mengaji awal-awal dulu, kita belajar tentang hukum. Hukum akal, hukum hadat, hukum syarak, hukum akal. Kan? Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Kita belajar kan? Jadi akal ni kena. Mengaji sifat 20 nak kenal Allah ni, akal ni kena fikir. Sebab kalau akal tu tak fikir cara betul, akal akan fikir cara salah. Macam saya sebut tadi lah. Adakah Allah tu baru mendengar apa yang saya cakap? Macam mana kita nak faham benda ni? Jadi akal ni kena berfikir. Biar fikir ni cara yang betul. Ramai orang boleh fikir. Ramai orang boleh bagi pendapat. Tetapi ada orang cara berfikir salah. Walaupun dia cerdik. Tapi ada perkara salah. Sebab itu kita kena betul-betul mengikut apa yang disebutkan oleh para ulama, kan, landasan ilmu tadi, betul, faham dengan baik, kan, satu-satu. Sebab kita kena faham qudrah dengan kaunuhu qadiran, muridan, kaunuhu muridan dengan iradah. Tu apa beza dia kat situ, kan? Ada perbezaan dekat situ, kan? Ada perbezaan dekat situ. Jadi wallahu a'lam bisawab. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak memberikan gambaran kepada tuan-tuan tentang kepentingan untuk kita memahami sifat 20 ini. Bukan sifat 20 ini semata-mata, tetapi untuk kita memahami tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah, untuk kita kenal Allah melalui cara kaedah sifat 20. Kalau tuan-tuan boleh kenal Allah tanpa sifat 20, tak ada masalah. Yang penting jangan timbulkan persoalan-persoalan yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempersoalkan Allah. Kalau timbul persoalan yang tidak selayaknya, kan, dalam mengenal Allah,
Maka itu yang kita kena belajar. Maka yang kita belajar tu sifat 20 lah cara yang terbaik antaranya yang disepakati oleh kebanyakan. Saya tak kata semua ulama, tapi Sawaidul A'zam, majoriti para ulama berpegang dengan mazhab Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam bab akidah ini mengaji sifat 20 ini untuk apa? Sebab inilah cara untuk kenal Allah. Sebab saya sebut Imam Abu Hasan Asy'ari ini dia susun sifat 20 ini kerana zaman dia tu, zaman dia itu datangnya golongan-golongan orientali, etis, ahli falsafah yang cuba mempersoalkan tentang persoalan-persoalan tadi. Persoalan tasasul, persoalan tentang tadawur, kan? Telur ayam, ayam telur, kan? Kalau ni dijadikan, dijadikan. Dia berfikir macam itu, kan? Jadi tentang ketuhanan macam tu. Kalau kita dijadikan oleh Allah, Allah pula siapa jadikan? Dia fikir macam tu lagi, kan? Jadi maka Imam Abu Hasan Syari asalnya Imam Abu Hasan Syari faham tentang ketuhanan. Tapi sebab nak menjawab persoalan-persoalan di kalangan orang yang jahil, orang yang tak faham, dimasuki pula oleh anasir-anasir yang cuba mendakyah, merosakkan akidah dan tauhid ini, maka Imam Abu Hasan Asy'ari menulis sifat 20 ini dengan dalil-dalil syarak dan juga dalil-dalil akal supaya kita faham dengan istilah-istilah yang dinyatakan tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ada ruang dan kesempatan kita akan sambung lagi tuan-tuan dalam membicarakan tentang sifat-sifat ini, kan. Apakah catatan penting untuk sifat-sifat ini yang Ustaz Muhadir tulis supaya kita faham itu, ikut apa orang kata level tu. Naik tangga tu biar faham satu-satu tangga. Jangan kita cuba belajar faham sikit terus ni mudah je faham, pak terus lompat tangga ke-5. Ni tak apa, skip je, pak lompat ke tangga ke-9. Ni tak apa, terus lompat je. Jangan. Ngaji akidah ni kena satu tangga ke satu tangga ke sana. Tangga 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 berturut-turut. Tuan-tuan, insya-Allah faham, Allah akan berikan faham kepada kita. Wallahu alam bisawab. Yang baik datangnya pada Allah, yang kurang di atas kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fahamnaha Sulaiman wa qulan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihuna wa tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. ومنكم تقبل